bagaimana kita nak mengetahui orang yang memiliki ataupun bersahabat dengan jin. Sebab mungkin dalam kalangan kita ni kita tak tahu ataupun mungkin dalam kalangan kita ni masyarakat umum dia nak mencari orang yang boleh mengubat. Pada mereka menganggap semua orang yang yang mempunyai pengetahuan tentang agama ataupun rawatannya pun ada rawatan yang berbentuk agama. Jadi mereka tak tahu adakah ianya betul-betul memenuhi konsep perubatan Islam ataupun tidak. Jadi permasalahan di sini, bagaimanakah kita sebagai orang awam nak mengetahui seseorang itu menggunakan khidmat ataupun bersahabat dengan jin dalam rawatan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang awam, bukan saja awam, bagi orang yang alim sekalipun memang sukar untuk menentukan seseorang perawat, seseorang yang memberi khidmat rawatan dia menggunakan jin atau tidak. Karena penggunaan khidmat jin dalam rawatan ini memang sangat sulit untuk diketahui oleh sesiapa pun, kecuali oleh orang-orang tertentu yang Allah SWT beri hidayat tertentu. Karena dalam kehidupan kita lah, masyarakat Islam di Malaysia atau di Asia Tenggara, rata-rata umat Islam menganggap perkhidmatan rawatan yang dilakukan oleh orang-orang alim semuanya betul. Sedangkan hakikatnya mungkin sebaliknya. Ada setengahnya betul, ada setengahnya tidak. Sebab itulah kita masyarakat Islam di sini, di Malaysia, di Indonesia atau Asia Tenggara atau di seluruh dunia memang menghadapi masalah besar dalam menentukan adakah perubatan yang dilakukan oleh si fulan ini betul, adakah bersih daripada pengaruh jin dan syaitan, adakah bersih daripada unsur-unsur yang dilarang oleh syarak. Memang sangat sukar. Ukuran yang selalunya digunakan oleh masyarakat Islam di Malaysia ini ialah dilihat daripada segi bacaannya. Kalau bacaan ruqyah itu memang jelas daripada ayat-ayat Quran, doa-doa maksurah, maka dianggap khidmat ataupun kaedah rawatan orang tersebut adalah benar dan tidak menyalahi akidah dan syariah. Itu saja. Sedangkan yang sebenar, kaedah ini tidak memadai. Kerana syaitan juga mengambil peluang sebaik-baiknya menggunakan ayat-ayat Quran, doa-doa maksurah untuk menipu orang ramai. Sebab itulah terdapat pawang-pawang yang menggunakan khidmat jin dan jin dan syaitan menggunakan doa-doa ayat-ayat Quran. Malahan setengah orang kafir pun menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi memang susah. Sebab itulah kita perlu kepada satu kajian yang lebih mendalam. Kajian macam mana? Kita tidak boleh hanya memandang orang yang memberi rawatan itu. Dia seorang ustaz, keterampilannya seperti seorang alim, tidak memadai itu. Tapi hendaklah kita telitikan
Dari mana orang tersebut, ustaz tersebut belajar ilmu perubatan itu? Kalau kita telitikan, seorang ustaz itu dia belajar daripada si fulan, dan si fulan itu sebenarnya seorang pawang, itu menunjukkan perubatan ustaz itu salah. Sebab kaedah yang dipelajari pada seorang pawang, walaupun bacaan-bacaannya daripada ayat Al-Quran dan doa maksurah. Di sini sebenarnya sudah lama timbul masalah. Apa yang diistilahkan Islamisasi. Usaha mengislamkan. Ya, usaha seseorang mukmin mengislamkan kaedah-kaedah kafir. Lebih jelas lagi, kaedah seseorang mukmin mengislamkan kaedah-kaedah perubatan perbomohan. Adakah boleh jadi kaedah Islam daripada kaedah bomo tadi? Jawapannya, sampai bila-bila pun kaedah-kaedah perbomohan, pepawangan yang menggunakan hikmat jin dan syaitan ini tidak akan jadi kaedah rawatan Islam. Tak boleh bersih daripada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang menyalahi akidah dan syariah. Macam mana pun. Tapi apa yang berlaku di negara kita dan di seluruh dunia Islam, kaedah-kaedah perbomohan, kaedah perpawangan ini dipelajari, kemudian kononnya diislamkan. Caranya hanya menukarkan yang pertama, menukarkan bacaan-bacaan jampi serapah itu dengan ayat-ayat Quran, dengan doa-doa biasa. Yang kedua diiktikadkan dia tidak minta tolong jin dan syaitan. Dia iktikadkan bahawa bila dibaca itu semata-mata daripada Allah. Cuma kaedahnya itu diambil daripada perbomohan. Sebenarnya ini tidak boleh berlaku. Unsur-unsur jin dan syaitan itu tetap ada dalam kaedah yang dipelajari oleh pawang dan bomo. Kan sangat jelas bagi kita, kalau kita teliti betul-betul, sangat jelas. Bagaimana jelasnya? Rasulullah melarang kita bertemu dan percaya, cakap, bomo, cakap tukang-tukang telik. Bertemu, kemudian kita percaya pun tak boleh. Ini lebih daripada itu. Bertemu, percaya, belajar kaedahnya, jadi muridnya. Tentulah ini lebih dilarang. Sebab itu ada sebuah hadis yang bermaksud, siapa menemui seseorang kahin, seorang bomo, seorang pawang, dan belajar daripada ilmu perbomohannya, maka berarti dia belajar satu cabang daripada sihir. Ilmu sihir ini akan berkembang setakat mana dia mempelajari ilmu itu daripada pawang tersebut. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi sebab itu kita mesti tolak konsep usaha Islamisasi kaedah-kaedah rawatan perbomohan ini untuk menjadi rawatan Islam. Misalnya yang saya temui, ada sebuah buku yang bertajuk Kaedah Merawat Santau. Kaedah merawat santau. Rawatan santau ini memang terkenal di kalangan para pawang dan bomo di Malaysia ini, di Indonesia. Ya. Pawang-pawang yang merawat penyakit penyakit santau, biasanya mereka seolah-olah mampu mengeluarkan benda-benda daripada badan orang yang kena santau. Antaranya mengeluarkan paku, mengeluarkan rambut,
meruahkan serbuk-serbuk kaca, meruahkan dawai dan sebagainya. Ini dipelajari oleh setengah ustaz. Lalu jampi-jampi serapah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa apa, ditukar dengan ayat-ayat Quran. Lalu mereka dakwa telah berjaya mengislamkan satu kaedah perubatan tradisional Melayu. Sedangkan apabila kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Bomo Santo ni dengan apa yang dilakukan oleh ustaz yang belajar ni sama saja. Yang keluar benda yang sama, ya, serbuk kaca, dawai-dawai, berus-periuk, paku kecil-kecil, rambut dan sebagainya. Sama. Jadi jadi nyatalah ya usaha mengislamkan kaedah-kaedah perbomohan ini sebenarnya perlu kita besmi, perlu kita tentang, dan hasil daripada usaha itu kita tak boleh terima sama sekali. Kerana itu satu usaha yang menipu diri kita sendiri. Ya. Katalah seorang ustaz dia belajar ilmu merawat penyakit santau. Dan dia dakwa telah berjaya mengislamkan kaedah perbomohan dalam merawat penyakit santau. Lalu ditulis dalam sebuah buku. Buku ini disebarkan dan digunakan oleh orang ramai. Orang ramai fikir itu adalah betul. Apa yang terkandung dalam buku ini adalah betul. Kerana kaedah perpawangan, perbomohan sudah diislamkan. Sedangkan sebenarnya tidak berubah. Ya. Unsur jin, unsur syaitan itu tak ada.